Ya, saya boleh mengesahkan bahawa terdapat, tak silap saya, 9 billboard yang dinaikkan pada bulan Ramadan. Satu daripadanya yang jarak tak sampai 150 km daripada rumah Tuan Guru Nik Aziz, menunjukkan gambar anak cucu Nik Aziz lah, anak Arif Fahmi sedang membaca Quran. Tak tahu, mungkin petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehari atau 2 hari selepas Tuan Guru mengumumkan Arif Fahmi diangkat sebagai CEO PMBK, ribut melanda Kelantan dan billboard itu tumbang menghempap sebuah kereta. Billboard ini yang 150 meter dari rumah Tuan Guru Nik Aziz. Allah Alam. Selepas saya berperang dengan Arif Fahmi, tekanan telah diberikan ke atas Usam untuk menjelaskan posisi saya. Dalam salah satu sesi penjelasan itu, Usam memberitahu pada malam keputusan pilihan raya apabila diumumkan PAS bergantung pada 2 kerusi pada peringkat awal, kemudian PAS bertahan dengan 1 kerusi 2 undi. Pada peringkat itu, pada malam itu PAS hanya menang 2 kerusi. Tetapi kemenangan itu pun sukar kerana masih banyak petisi pilihan raya, 6 dan 8 antara PAS dan antara Barisan Nasional. Jadi pada malam itu Tok Guru sudah dalam keadaan yang amat emosi. Tok Guru menangis dan berkata dia tidak mahu lagi jadi Menteri Besar. Tok Guru kata begitu? Tok Guru kata begitu. Itu penjelasan yang diberi oleh Usam pada waktu itu. Jadi Usam kata Tok Guru kena jadi Menteri Besar. Macam mana pun Tok Guru kena jadi Menteri Besar. Ana akan usaha, Tok Guru beri kepercayaan pada Ana akan buat supaya kita boleh menang besar balik lepas ni. Tok Guru suruh, tapi Tok Guru jadi Menteri Besar, kerja Ana buat. Jadi dalam penjelasan itu Usam menjelaskan bahawa sebahagian daripada tujuan dia membawa saya balik ialah kerana perjanjian dia dengan Tuan Guru, dia akan berusaha lakukan apa saja untuk memenangkan PAS lebih besar dan lebih selesa dalam pilihan raya akan datang. Itu yang saya sendiri minta Kerajaan Negeri Kelantan jelaskan. Tapi bila saya sebut Raja 4 juta ni, analogi yang boleh saya buat ialah seolah-olah saya melepaskan seekor anak babi di kalangan sekumpulan pimpinan PAS. Semua lari lintang pungkar, ada yang panjat pokok, ada yang terjun sungai kan? Jadi saya pun heran tiba-tiba saya pun jadi confused kan? Sebab bagi saya duit itu jelas, saya ambil, duit itu exist, wujud, dan saya dah beri kenyataan saya pada SPRM. Tetapi semua tidak mengaku, sehingga akhirnya Datuk Usam buat pengakuan memang betul. Senang saya ambil daripada analogi yang dibuat oleh Datuk Usam lah. Kita taruh tepung, kita taruh telur, kita taruh garam, kita taruh gula, kita tambah sebut penaik. Jadi kek tu kalau tak ada sebut penaik tu dia jadi bersatu je. GMC ni duit 4 juta tu kita beli sebut penaik, kita letak supaya dia jadi lebih besar. Jadi itulah aktiviti kita lah kan. Jadi sama ada bila kita letak sebut penaik itu dia jadi bagus, jadi tak bagus. Kalau dia jadi bagus untuk sebelah pihak, dia jadi tidak bagus untuk pihak yang lagi satu. Jadi dalam aktiviti saraf ni, bila saya kata kita melemahkan, kita menjalankan aktiviti yang boleh menimbulkan persepsi yang melemahkan Presiden UMNO waktu itu dan Perdana Menteri Malaysia, berarti kita mengambil beberapa elemen yang kemudiannya kita pusingkan supaya nampak kita lebih baik, dia tidak baik. Jadi benda itu yang kita lakukan. Dan untuk menumbangkan atau untuk melemahkan musuh kita, selalunya lebih mudah kita menyerang pada pimpinannya, pimpinan di atas. Jadi bila kita pimpinan, seperti pepatah Cina selalu cakap, saya ingat Li Leong Sik kata, ikan tu kalau buruk di kepala, dia akan buruk habis satu badan lah. Dan itu yang kita lakukan. Bagi saya munafiklah orang PAS kalau dia tidak mengaku bahawa PAS buat segala yang UMNO buat. Saya duduk dalam PAS 3 tahun, dan dalam soal pilihan raya, saya rasa apa yang UMNO buat semua pun PAS buat. Apa yang maksudnya, apa yang PAS tuduh UMNO buat, semua PAS buat. PAS bayar tiket, beli tiket
untuk mengundi di Sabah, Sarawak, balik mengundi di Kelantan, kita bayar. Kita keluarkan duit. Kita bayar untuk orang mengundi. Orang datang mengundi, selepas mengundi datang ke rumah pimpinan PAS ambil duit. Kita buat. Semua tu dilakukan. Saya sendiri jadi saksi tengok benda-benda itu. Kita bagi duit pada orang dan sebagainya. Kita daftar mengundi, kita daftar bawa balik, kita pindah mengundi, dan itu adalah satu, itu masuklah aktiviti gerak sara. Tetapi mengapa mereka cuba menafikan? Itu sama ada mereka, saya tak tahu, senang bagi mereka menuduh orang munafik, tapi pada waktu yang sama saya rasa mereka melakukan benda yang sama. Masalah utama PAS ialah PAS berceramah pada kelompok yang sudah maksudnya sudah ditawan oleh mereka. They preach to the believer. Maksudnya dia berkempen pada orang mereka. Sebabnya mereka tidak boleh untuk pergi kepada kelompok yang tidak menyokong mereka kerana bahan-bahan kempen, cara mereka berkempen terlalu hardcore. Jadi kita ubah strategi itu. Kita cuba dalam ops putihnya, kita cuba berkempen dengan cara yang lebih halus. Contohnya kita memaparkan gereja, memaparkan monumen-monumen keagamaan lain yang terdapat di Kelantan. Jadi itu berjaya menimbulkan persepsi pada masyarakat bukan Islam di luar Kelantan bahawa sebenarnya seorang yang pakai serban, yang pakai jubah nama ni Aziz ni very moderate person. Kita go on that. Sebelum ni kita duk kempen pasal Islam halal haram, tapi itu kita ubah. Jadi itu menimbulkan persepsi dan membuka ruang untuk masyarakat bukan Islam menerima PAS dari satu sudut. Kemudiannya kita juga berkempen dengan berkesempatan memecah belahkan musuh. Contohnya kita bekerja dengan membuat risalah dan sebagainya, mempergunakan orang-orang UMNO, pimpinan UMNO sendiri. Kita putar balik apa yang mereka kata untuk burukkan UMNO sendiri, menimbulkan permasalahan dalam UMNO sendiri supaya dia berpecah. Dan bila dia berpecah, jenteranya akan lemah dan sebenarnya pengaruh mereka akan kurang.